Selalu dia panggil. Ni salah. Qala al-musannif rahimakumullahu taala, perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hak ni kita kena tahu sebut sedikit bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berketurunan Quraisy. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berkulit putih kemerah-merahan. Baginda sallallahu alaihi wasallam ni penutup sekalian nabi dan rasul. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah dan dilantik menjadi nabi dan rasul di sana, di Mekah. Dan yang seterusnya baginda berhijrah ke Madinah dan wafat serta dimakamkan di Madinah. Ni benda yang kita kena tahu tentang Nabi sekurang-kurangnya. Dan seterusnya syariat baginda menghapuskan syariat rasul-rasul sebelumnya. Datangnya syariat Nabi SAW, dia menghapuskan syariat semua nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan datang semula Nabi Allah Isa AS nanti pun membawa syariat Nabi. Bukannya bawa syariat dia, bawa syariat Nabi SAW juga. Dan baginda Nabi SAW akan terus kekal sampai hari kiamat. Jadi hak ni benda hak yang kita kena tahu sekurang-kurangnya tentang Nabi SAW. Jangan komah sangat sampai tak tahu. Sampai baginda duduk di mana pun kita tak tahu. Rasulullah SAW kan dimakamkan di mana. Hak ni kalau kita tak tahu komah sangat dah. Sekurang-kurangnya kita tahu haknya basic-basic dia. Kalau nak ikutkan panjang benda hak yang kita kena tahu. Tetapi hak tu sekadar mana hak yang patut kita tahu. Jadi wajib juga untuk menghormati para nabi, menghormati para rasul, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bagi tahu bahawa ayah dan ibu nabi termasuk dalam ahli fatrah. Tak boleh iktikad bahawa ayah dan para nabi, ayah nabi dan ibu nabi tersebut ahli orang kafir. Bukan, dia tidak kafir. Mereka merupakan ahli fatrah. Allah telah memberikan keistimewaan kepada kedua orang tua Nabi SAW dengan keselamatan daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga. Hakikatnya tidak baik untuk membicarakan perkara ini kerana ia bukan merupakan bahagian daripada perkara akidah yang wajib untuk diketahui. Cuma atas dasar kita hormat, menghormati Nabi, bahawa keluarga Nabi adalah ahli fatrah. Imam As-Sayuti telah mengupah secara panjang lebar perkara ini, iaitu sebanyak 30 muka surat untuk suatu pencerahan yang sangat berguna di dalam kitab fatwanya Al-Hawi li Al-Fatawi, yang dalam masalah usuliyah diniyah dalam bab khusus berjudul Masalik Al-Hunafa fi Walidi Al-Mustafa. Berhati-hatilah dalam menyebut status kedua orang tua Nabi SAW, kerana orang yang memperkatakan tentang keburukan kedua ibu bapa ayah Nabi SAW, lebih-lebih lagi dengan tuduhan kafir, tidak syok lagi termasuk dalam menyakiti hati baginda Nabi SAW. Sekiranya Nabi hidup, kalau kita kata masuk neraka, nyakiti hati Nabi tak? Tu maksud dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina yu'zuna rasulallahi lahum azabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah. Kedua ibu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahli fatrah. Oleh itu keduanya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'azzibina haqqan nab'asa rasula. Dan tiadalah kami mengazab sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Surah Al-Isra. Ni dalil mengatakan bahawa kedua ibu bapa Nabi tersebut termasuk di dalam ahli fatrah, bukannya kafir.
Imam Bajuri menyatakan di dalam Tuhfatul Murid ala Jawharatut Tauhid, apabila kamu telah mengetahui bahawa ahli fitrah adalah golongan yang terselamat di akhirat menurut pendapat yang terpilih, maka kamu juga akan mengetahui bahawa kedua ayahanda dan bonda Rasulullah SAW juga terselamat, disebabkan mereka juga tergolong dalam kalangan ahli fitrah. Bahkan kesemua nenek moyang Rasulullah SAW terselamat dan dihukumkan sebagai generasi yang beriman, dan tiada seorang pun antara mereka yang terjebak dalam kancah kekufuran, kekotoran serta perkara-perkara yang mengaibkan, yang menjatuhkan maruah yang dilakukan oleh arak jahiliah. Kena iktikad gitu, bahawa datuk nenek moyang Nabi, ayah-ayah Nabi tidak buat perkara-perkara orang jahiliah yang sebelum ni. Datuk Nabi SAW Abdul Muttalib termasuk ahli fitrah. Datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib adalah termasuk dalam ahli fitrah. Hukum ahli fitrah adalah seperti yang dijelaskan di atas. Imam Al-Bazanji, Imam As-Sayuti dan lain-lain telah menulis tentang keturunan Nabi SAW, termasuk ahli tauhid, bukan kafir. Rasulullah SAW dalam perang Hunain pernah menyatakan kebanggaan baginda, ana nabiyyu la kaziba, ana banu Abdul Muttalib, aku seorang nabi yang tidak berdusta, aku adalah putera Abdul Muttalib. Tidak mungkin baginda berbangga dengan Abdul Muttalib jika dia seorang kafir, kerana perkara itu tidak dibenarkan. Abu Talib meninggal dalam keadaan Islam. Ada pendapat mengatakan pak saudara Nabi Abu Talib meninggal dalam keadaan Islam. Ada pendapat deh. Yang main-main. Nampak biasa je deh. Perkara ini khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama ahlu sunnah mengatakan beliau wafat sebagai kafir, dan sebahagian yang lain mengatakan beliau Islam. Yang main-main. Pak saudara Nabi Abu Talib pun ada khilaf dalam bab ni. Ada orang yang mengatakan, sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah kata dia Islam, sebahagiannya kata kafir. Sebahagian dalil menunjukkan Abu Talib seorang Muslim. Ni dalil yang dibawa mengatakan Abu Talib itu sebagai seorang Muslim dalam Asyirah Al-Halabiyah, Ibnu Sa'ad, Ibnu Asakir, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Al-Jarud, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis daripada Sayyiduna Ali berkata, lamma mata Abu Talibin akhbartu an-nabiyya bimautihi fabaka wa qala izhab fa'silhu waqfinihi wa warihi wa farallahu lahu wa rahimahu. Ketika wafatnya Abu Talib, aku memberitahu kepada Nabi SAW tentang kematiannya, dan baginda bersabda, pergilah, maka mandikanlah, kafankanlah, dan kuburkanlah. Semoga Allah mengampuni dan merahmatinya. Suruhan dan penyelenggaraan jenazah Abu Talib secara Islam menunjukkan beliau seorangnya bukan yang musyrik. Ni dalil mengatakan, sebagai ahli sunnah mengatakan bahawa Abu Talib tersebut mati dalam Islam kerana Nabi suruh mandi, Nabi suruh kapang, dan Nabi suruh kuburkan. Ini dalil menunjukkan dia bukan seorang musyrik. Dalam At-Tabaqah Al-Kubra, Ibnu Sa'ad menyebut riwayat Abu Talib mengumpul keturunan Bani Abdul Muttalib dan kerabat terdekat sebelum akhir hayatnya, dan berkata, kamu akan tetap baik apabila kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Muhammad dan mahu mengikut agamanya. Oleh itu hendaklah kamu mengikut membantunya. Kamu pasti mendapat petunjuk yang benar. Nasihat atau pesanan ini dinukilkan juga oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Tazkiratul Al-Khawas, Imam An-Nasai dalam Al-Khalaish, Al-Halabi dalam Asyirah Al-Halabiyah, dan lain-lain. Jadi
berkaitan dengan ni ada khilaf rupanya. Bahawa Abu Talib ada hak yang kata mati di dalam keadaan kufur, ada hak yang kata mati di dalam keadaan Islam. Dalam beberapa riwayat membuktikan bahawa bapa saudara Nabi SAW itu bukanlah meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Sayyiduna Al-Abbas telah mendengar Abu Talib pernah berkata, sesungguhnya aku telah mengetahui bahawa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang paling baik min khairin adyan, di kalangan agama-agama yang dianuti oleh makhluk ini. Ni nakal daripada Ibnu Abbas yang pernah dengar kata-kata daripada Abu Talib. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa beliau pernah memuja menyembah berhala. Dalam riwayat pun tak ada mengatakan bahawa Abu Talib ni pernah menyembah berhala atau memuja berhala. Sikap Abu Talib mempertahankan Islam dan Rasulullah SAW, memberi perlindungan dan pengawalan kepada Nabi juga menunjukkan beliau memeluk Islam, kerana mustahil seorang kafir bermati-matian mempertahankan agama dan seseorang yang bukan daripada agamanya. Ni saya nyatakan dalil-dalil yang mengatakan bahawa sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib tersebut mati di dalam Islam. Dan dalil yang keenam, sebahagian ulama mengatakan Abu Talib memeluk Islam tetapi tidak menzahirkan keislamannya untuk maslahah kepentingan dakwah dan suasana Mekah di mana orang Islam ditindah ketika tu. Ni banyak dalil berkaitan dengan Abu Talib. Jadi pendapat ulama al-alim al-alamah Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah di Mekah, telah menjelaskan tentang keislaman Abu Talib dalam kitabnya Al-Asna Al-Muttalib fi Najahi Abi Talib, muka surat 104. Sesungguhnya Imam Al-Qurtubi, Imam As-Subki, Asy-Sya'rani, As-Suhaimi menyebutkan bahawa Allah telah menghidupkan Abu Talib dan dia akan beriman dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini adalah dalil jika diterima Abu Talib tidak beriman semasa di dunia. Ni banyak juga lah kalau kita tengok. Dalam ni banyak pendapat-pendapat yang menceritakan berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Syekh Muhammad Abu Zahra pernah menegaskan bahawa aku berpendapat Abu Talib bukanlah seorang musyrik. Ini kerana mereka yang musyrik itu menyembah berhala, sedangkan amalan Abu Talib dan termasuk juga kata-kata dan pendiriannya menunjukkan bahawa beliau berpendapat menyembah berhala itu suatu kebatilan. Oleh itu aku lebih cenderung beristighfar untuknya. Ni pendapat-pendapat ulama-ulama saja berkaitan dengan keislaman Abu Talib. Antara kitab lain yang bagus membicarakan perkara ini termasuklah Bughyatu At-Talibin fi Imani Abi Talib, karangan Imam As-Sayuti. Kitab ni kecil berjudul Al-Qaul Asy-Syaib Al-Islami fi Abi Talib, karangan Abdul Halim Ibrahim Al-Azami dan lain-lain. Ni kalau nak berkaitan dengan ni boleh rujuk ni dalam kitab-kitab yang disebutkan ni. Deh. Qala al-musannif rahimakumullah taala, selesai berkaitan dengan beriman kepada Rasul. Panjang-panjang ni kan usaha. Deh. Dan yang kelimanya beriman dengan hari akhirat, hari kiamat. Ya. Maka hukum iman yang kelima beriman pada hari akhirat. Macam mana? Wajib meyakini kewujudan hari kiamat dan meyakini dunia yang fana ini akan berakhir.